Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'udzubika min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bika faghfirli fa innahu la yaghfiru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladhi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wa shahadah huwa ar-rahmanur rahim. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا منجا من الله illa ilaihi amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita berada di pagi Jumaat yang penuh barakah, di bulan yang penuh barakah, Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah, ini Jumaat yang pertama di bulan yang penuh barakah ini, Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan di kesempatan ini dapat kita bersama-sama menggunakan peluang yang ada, merebut peluang yang ada untuk kita meningkatkan penghayatan kita terhadap bulan yang penuh barakah ini, Ramadan Al-Mubarak, yang sangat dinanti-nantikan oleh ahlul ibadah. Ahli ibadah dia sangat menantikan bulan Ramadan ini. Kerana apa? Kerana padanya itu dilipat gandakan ganjaran bagi setiap amalan 10 hingga 700 kali ganda. 10 hingga 700 kali ganda, dan kecuali ibadah puasa, illa saum fa innahu li wa ana ajizi bih. Kecuali puasa, sesungguhnya puasa ni milik aku, kata Allah SWT. Fa innahu li wa ana ajizi bih, dan aku yang akan mengagih-agihkan pahalanya. Masya Allah. Jadi jemaah yang muliakan Allah SWT, hakikat kehidupan kita ni disebut tentang hakikat, maknanya kita merungkai kebenaran.
kita nak melihat apakah yang tersirat di sebalik yang tersurat. Kita tengok kehidupan, apa yang tersirat di sebalik kehidupan yang sementara ini. Semua maklum, semua faham tentang hidup ini sampai satu tahap, sampai satu garisan, dia akan bertemu dengan penghabisan. Ini berakhirnya dengan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maka dalam kita memahami tempoh hayat itu, bagaimana kita nak mendalami tentang kefahaman kehidupan? Bagaimana supaya hidup kita ini tidak lagi berada dalam persimpangan? Bagaimana hidup kita ini tak nak lagi berada dalam persoalan demi persoalan? Akhirnya jemaah sekalian, hidup kita bila berada dalam persoalan, persimpangan, yang akan berlaku adalah penghayatan terhadap amalan ibadah itu berkurangan. Sebab apa? Sebab dalam hidup ini banyak cerita je, banyak juzuk-juzuk ataupun banyak pecahan-pecahan, yang mana apabila kita tak mampu untuk menyatukan pecahan-pecahan tersebut, kalau kita tak berjaya menyatukan furuk-furuk pada kehidupan itu, maka menyebabkan kita akan hilang tumpuan di dalam beribadah. Kita akan hilang tumpuan jemaah sekalian dalam beribadah. Sebagai contoh, dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang padanya itu bulan ibadah, bulan yang kita nak melipat gandakan amal soleh kita. Tetapi kerana permasalahan kehidupan, kehadiran bulan Ramadan yang penuh dengan ganjaran, gagal kita berikan tumpuan, gagal kita untuk merasa satu kegembiraan. Kenapa? Kerana memikirkan masalah kehidupan. Lepas ni Ramadan, lepas ni raya pula. Dia bahasa mudah lagi ni mas sekalian. Puasa dah ni, lepas ni raya pula. Dia punya puasa pula dah, lepas ni raya pula dah. Lepas tu bertembung pula nak puasa, time itulah masuk sekolahnya. Dia katanya, dia mula, dia tak fokus. Dia sebab dia memikirkan keadaan hidup dia. Lepas ni raya pula. Maksudnya apa? Nak pakai duit pula. Puasa pula dah. Puasa dah katanya. Lepas ni raya pula. Lepas ni banyak. Ataupun dalam bulan Ramadan dia dapat dah, tapi dia tak boleh bagi fokus sebab isu-isu berbangkit yang berlaku dalam hidup dia. Susahnya, senang dia, sakit dia, sihat dia, ataupun konflik-konflik yang wujud. Sebagai tadi, jarang orang beri perhatian ini tentang rumah tangga. Dia ingat kahwin saja selesai tanpa kita mendalami hal keadaan tersebut. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, maka daripada situlah kita nak memperhatikan balik agar kehidupan yang banyak pecahan-pecahan yang boleh menyebabkan kita hilang tumpuan ini, agar kita memusatkan balik ataupun kita menghayati balik apa sebenarnya perkara yang menjadi intipati atau perkara yang menjadi hala tuju kita, supaya kita lebih fokus. Sebab bila fokus ni, kita nak membina tumpuan, nak membina daya tumpuan atau nak fokus, dia kena ada satu titik tumpu yang kita kena letakkan pandangan. Macam contoh pergi belajar ataupun dalam memanah, Nabi antara sunnah tu memanah, kita tengok. Jadi bila nak memanah tu, atau kelebihan memanah ni ialah mengajar kita untuk melihat satu tempat. Sama juga dengan kalau tawaf. Tawaf pun membina kita untuk fokus. Dalam kita buat pusingan, 7 pusingan tawaf, kita tak buat perkara lain. Kita hanya melakukan gerakan tawaf dan tanpa mengubah bahu kiri kita. Lalu kita berjalan buat pusingan 1, 2, 3, 4 sehinggalah yang ke-7. Ini membina daya tumpuan, fokus. Begitu juga dalam solat.
Solat mengajar kita untuk tidak mengalihkan pandangan kita. Makruh untuk mendongakkan, melia-lia mata, tak boleh, makruh. Malah disunatkan untuk melihat tempat sujud. Maka di situ membina fokus. Baik. Makna kata kita tidak boleh banyak penglihatan. Nak membina daya tumpuan, ini mesti kena ada satu titik tumpu yang kita berikan tumpuan. Maka dalam hidup ni, walaupun banyak kerja yang kita tengah buat jemaah sekalian, banyak perkara yang sedang kita uruskan dalam hidup kita, di manakah titik tumpu? Titik tumpu yang perlu kita berikan perhatian dalam kehidupan yang banyak cabang-cabang dia tu. Itulah yang perlu kita berikan tumpuan itu adalah pada ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena tumpukan ganjaran supaya kita sentiasa berada di dalam perhatian yang tinggi. Sebab dalam hidup ni, perbuatan kita lakukan tidak sia-sia, mesti ada hasilnya. Semua apa tumpuan kita, itulah pahala. Itulah memberikan tumpuan pada pahala. Inilah bulan Ramadan Al-Mubarak, mendidik kita untuk memusatkan kembali kepahaman, menumpukan balik perhatian kepada apa intipati sesuatu perkara itu. Yakni dalam bulan Ramadan, intipatinya adalah ganjaran. Allah berikan ganjaran yang berlipat kali ganda. Sebab itu diberi tumpuan untuk melakukan amalan, kerana padanya ada ganjaran yang berganda-ganda. Ini memang disuruh, memang dituntut imanan wahtisaban, melakukan dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran. Makna kata, hidup kita ni yang banyak cerita ni, ceritanya satu je balik. Yang banyak perkara ni, perkaranya akhirnya menjadi satu balik. Apa yang satu itu? Pahala atau dosa? Itu di situ ni. Ni pahala tidak? Atau beri tumpuan pada pahala? Pahala tak ada ni. Apabila kita beri tumpuan pada pahala, insya-Allah kita akan menghindari atau kita akan menghindarkan dosa. Sebab lawan kepada pahala, dosa. Jadi bila sebut tentang pahala jemaah sekalian, satu ciri pahala yang mesti kita terjemahkan dalam hidup kita dan diterjemahkan pada Ramadan ini, ciri pahala itu adalah gembira. Sifat pahala itu gembira jemaah sekalian. Satu. Jadi kita kena tumpukan pahala dalam kehidupan, atau jalan untuk pahala itu membina kegembiraan kita. Membina gembira, sebab gembira tidak boleh dibina tanpa pahala. Itu satu kenyataan yang kita kena tumpukan. Tiada istilah gembira pada perkara yang tiada pahala. Makna kata, kita nak membina kegembiraan, nak tumpukan kegembiraan, itu adalah dengan menggembirakan. Gembira. Dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu. Kabarkan berita gembira bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Wa basyiril ladzina amanu. Gembira. Jadi makna kata, orang beriman beramal soleh ni dia akan mendapat kabar gembira. Maka gembira ini mestilah melalui perjalanan iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh, pada perkaranya ada keimanan dan membawa kepada amal soleh, dia akan membawa pada kegembiraan. Jadi bila kata
tumpuan dalam hidup ini adalah menumpukan kepada kegembiraan yang diasaskan oleh pahala. Jadi arti kata lain, hal keadaan yang membawa kepada ganjaran pahala itu sepatutnya memberikan kita kegembiraan. Jadi hidup ini jemaah sekalian, banyak macam mana pun perbuatan, banyak macam mana pun pekerjaan kita, soalannya adalah gembira tak kita melakukannya? Adakah kita gembira melakukan hal keadaan itu? Dan gembira ni tidak boleh buat-buat jemaah sekalian. Dia tak boleh buat walaupun mulutku tersenyum terukir, namun di hatiku penuh dengan sengsara. Tak ada jemaah sekalian. Dia mesti akan terukir senyuman, sebab tu orang yang gembira ni ada orang yang ceria, yang membina senyuman, yang orang tengok dia adalah satu ketenangan. Maka nak tak nak, setiap perkara yang kita lakukan ini adakah mengundang kegembiraan? Itu soalan. Tumpukan. Apakah yang mengembirakan kita? Kata Nabi SAW, tumpukan. Abshiru wa amilu ma yasurukum. Berharaplah, bergembiralah dan berharaplah akan perkara yang menggembirakan kamu. Berharaplah, gembira, wa abshiru wa amilu ma yasurukum. Maka sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata, gembiralah, wa abshiru wa amilu ma yasurukum. Apa yang mengembirakan kamu? Jadi soalannya, bila kita tak boleh merasai kegembiraan, maka kita sudah hilang tumpuan dalam kehidupan. Makna kata berbalik kepada tadi, kita dah hilang tumpuan. Tumpukan balik kepada pahala, itu mendatangkan gembira. Apa saja amal soleh itu mendatangkan kegembiraan. Maka tumpukan balik. Tumpukan balik. Ini bulan Ramadan adalah bulan untuk memberikan tumpuan kembali bahawa pahala itu menggembirakan kita. Sebab itu bila nak buka, kata Nabi SAW, antara yang menggembirakan orang yang mukmin itu adalah ketika dia berbuka. Orang yang berpuasa itu adalah berbuka, dan ketika dia bertemu dengan Allah di syurga nanti. Waktu nak buka itulah gembira, sebab pahala bawa, bukan sebab nak makan. Makan kadang-kadang ala kadar je kita nak makan. Kita nak minum air je pun kadang-kadang kan, makan kurma ataupun ada hidangan yang ada kita makan. Tapi kenapa kita sebelum bulan lain kita makan juga kan? Kita lapar juga. Tapi kenapa lapar dalam bulan Ramadan? Bila nak makan kita seronok. Kenapa lapar di bulan Ramadan? Bila kita nak makan kita seronok. Sebab sepanjang kita menahan lapar dan dahaga, kerana Allah start tadi, kita dah subuh, kita tadi sebelum subuh kita sahur, kemudian kita dah imsak, kita tidak makan dah. Kita tidak makan, tidak minum, sehinggalah gelincirnya matahari, masuknya waktu maghrib, lalu kita makan. Waktu itu kita gembira, seronok kita nak makan, tak sabar. Padahal sebelum ni kita makan juga lapar. Apa yang memberikan gembira itu? Pahala. Pahala je mas sekalian. Maka betapa banyaknya jalan untuk gembira. Kalau kita renung balik, betapa banyaknya jalan untuk kita mendapat kegembiraan. Kerana jalan kebaikan itu 1001 jalan. Banyak kebaikan, seluas langit dan bumi kebaikan itu. Maka tiada sebab untuk manusia, orang beriman itu, dia merasa resah, gelisah. La takhaf, la tahzan, kata Nabi ajar. Nabi ajar jangan kamu resah, gelisah. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal.
Kalau kita lihat di sini jemaah sekalian, maka banyaknya jalan kita untuk gembira. Kerana kegembiraan itu Allah terbina dengan amal soleh, kebaikan pahala. Maka tumpukan balik upanya menyebabkan kita tidak mendapat gembira itu kerana kita hilang tumpuan kepada tujuan kehidupan kita, nak dapat pahala. Kita nak dapat pahala. Jadi ciri pertama itu gembira. Maka kegembiraan itu mestilah kita dambakan. Ya Allah, berikanlah kegembiraan pada kerja aku ini. Ataupun ya Allah, berikanlah pahala. Lalu kita kena minta dengan Allah SWT pahala. Sebab pahala ni ganjaran daripada Allah. Sebab tu buat sesuatu amalan, jangan buat sebab dunia. Buatlah sebab Allah. Lalu bila kata sebab Allah, maka memohon atau meminta ganjaran itu adalah dibenarkan. Ya Allah, berikanlah ganjaran. Sebagai contoh dalam hadis Nabi SAW, mahfum hadis, man qamal lail, siapa yang membangunkan malam-malam Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran, keampunan Allah bagi dia. Bila buat kerana Allah ni, makna kata kita nampaklah apa Allah nak berikan ini pahala, maka mintalah pahala, tak ada masalah lah. Bukan sebab orang nak tengok ke, bukan sebab dapat dunia ke, hidup kita berubah, nanti duit jadi banyak ke apa ke. Bukannya mas sekalian. Dia punya perbandingan bukan dengan hidup senang. Perbandingan dia hati tenang. Hidup mungkin susah, tapi hati tidak resah. Hidup kita mungkin susah, ujian banyak, masalah banyak, tapi perbandingan bukan dengan senang. Perbandingan itu dengan tenang. Maka setiap amalan itu bukan nak dibandingkan dah senang dah hidup aku ni. Tidak, mas sekalian. Bukan nak dibandingkan dah banyak duit, tidak. Bukan. Tapi amalan itu menyebabkan kita boleh menghadapi setiap kesusahan dengan ketenangan. Kita boleh menghadapi setiap permasalahan itu dengan ketenangan. Jadi kita harapkan pahala. Maka setiap perjalanan amalan kita, wajar dan kita untuk meminta ganjaran daripada Allah dalam rupa bentuk pahala. Ya Allah, kurniakanlah pahala aku, ya Allah, pada puasa aku ni. Terimalah ya Allah. Ya Allah, terimalah kesusahan aku ni agar ia ada pahala. Ya Allah, terimalah penat-penat aku ni, ya Allah, agar ianya ada pahala. Ya Allah, terimalah aku cari duit ni agar ianya ada pahala. Ya Allah, pahalakanlah semua pergerakan dalam hidup aku ni, ya Allah, agar aku hidup lebih gembira. Maka ketika kita menghadapi permasalahan kehidupan, tetapi di saat kita masih faham tentang tumpuan, daya tumpu bagi kita dalam menghadapi kehidupan, maka kita akan nampak pahala. Malah kita akan fokuskan, kita akan tumpukan pada titik tumpu itu untuk kita memusatkan ganjaran yang sebenar. Seperti mana kata Nabi SAW, abshiru wa amilu ma yasurrukum. Abshiru wa amilu ma yasurrukum. Bergembiralah, berharaplah dengan apa yang menggembirakan kamu. Maka berharaplah akan ganjaran Allah. Gembiralah kita dalam setiap perbuatan yang benar-benar membawa kepada ketaatan. Jadi kalau kita lihat kepada setiap perbuatan hidup kita, kalau diukur dengan mata kepala, mungkin kita akan berada dalam keadaan yang sentiasa berkira-kira. Contoh di sudut penat kita. Kalau dari sudut mata kepala, kalau aku buat ni sekarang aku penat, kalau aku buat ni sekarang aku dapat apa. Mata kepala kita akan sentiasa menilai keadaan kebendaan. Namun mata hati kita sentiasa akan counter balik keadaan itu. Aku penat ni, penat yang tidak sia-sia. Penat aku ini, mudah-mudahan penat aku diperoleh ganjaran pahala. Maka bila kita faham tumpuan kita itu, walaupun kita penat, walaupun kita habis duit, walaupun kita habis masa, tetapi bukan kita mendapat perkara sia-sia. Kita takkan ada istilah rugi di dalam hidup orang beriman. Dia tak ada istilah kerugian. Di saat kita menumpukan kepada tumpuan yang utama, yakni ganjaran pahala di sisi Allah SWT.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kalau kita lihat memusatkan kembali kehidupan kita. Hakikat kepada kehidupan ini, kalau rujuk kepada Ramadan Al-Mubarak, rupanya nak memahamkan kita balik bahawa tumpuan kepada kehidupan itu adalah untuk kita membina, mencari, mengumpul, memperbanyakkan pahala kita. Pahala yang menjadi dambaan kita. Maka ketika kita menumpukan kembali kepada pahala dengan mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terima amalan kita, setiap hidup kita nak diterjemahkan kepada amalan ibadah, maka padanya itu ada ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nak membina gembira itu jemaah sekalian. Kita gembira walaupun penat-penat, letih kita kemah rumah, letih kita puasa-puasa ni kan penat ni, time puasa masih sama lagi buat kerja. Mana ada orang boleh puasa dia masuk kerja separuh hari sebab puasa, sama juga aktiviti sama berlaku. Malah kalau kita lihat bagaimana sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sahabat bulan Ramadan disyariatkan badak kubra, peperangan mas sekalian. Ya Rabb, Nabi SAW dengan panas teriknya berjalan naiki unta daripada Madinah nak pergi ke Badar, kurang lebih dalam 100 lebih kilometer je mas sekalian, bukan dekat, jauh, dengan panas-panas, dengan penat-penat. Tapi di mana kekuatan mereka? Bagaimana mereka boleh kuat untuk hadapi perkara itu? Kerana ada ganjaran pahala, kerana ada pahala pada setiap pengorbanan mereka, kerana Allah janjikan pahala pada setiap perik jerih mereka. Maka kita penat-penat hari ini, kita buat itu dan ini. Persoalannya, jangan jadikan ianya sia-sia. Make sure, kata orang Jawa kata, make sure apa yang kita lakukan itu perkara yang berpahala. Dan sebab itulah kalau kita melakukan satu perkara, kadang-kadang kita tak pasti ianya mendapat pahala atau tidak, lalu kita perbanyakkan istighfar. Kerana mungkin padanya itu kekurangan dari sudut kita, walau perkara itu dah berpahala, tetapi kerana kita lalai dan leka, lalu perbanyakkan istighfar, perbanyakkan salawat pada Nabi SAW. Mudah-mudahan dengan salawat, dengan istighfar, itu Allah turunkan rahmat, Allah berikan pahala balik pada setiap kelalaian kita. Sebab itu sebagai contoh solat, habis solat disyariatkan, disunahkan istighfar 3 kali. Sebab apa? Sepatutnya solat itu mendapatkan kita pahala, tapi bimbang ada perkara yang kita lalai dan leka, lalu istighfar cover balik kelalaian itu. Sepatutnya susah payah kita mop lantai, mop rumah, masak untuk suami, untuk anak-anak, penat-penat di rumah ini, patutnya berpahala. Tapi kerana terlalai dan leka kita ni, duk memikirkan asyik aku yang buat ni, dah lah puasa-puasa ni, anak-anak tak dipakai, suami tak ada, banyak kadang-kadang terungut dia. Patut perkara itu berpahala, tapi kerana kelalaian dia, kelekaan dia, maka tiada pahala. Maka dia pun bersyukur, dia pun istighfar, astagfirullah. Duduk lepas buat kerja, astagfirullah, astagfirullah. Atau tengah buat kerja tu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau tengah bawa motor, kata astagfirullahalazim. Buat sayyidul istighfar sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali ke. Astagfirullahalazim, allazi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abuduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka jemaah yang muliakan Allah SWT, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab sepatutnya ganjaran pahala itu dapat. Tapi kerana kadang-kadang kita lalai dan leka, disebabkan oleh diri kita yang berfikir-fikir, berkira-kira dengan keadaan dunia ini, maka kita nak pastikan jemaah sekalian, kita melihat setiap perik jerih kita, setiap penat lelah kita, jika padanya itu ada pahala, pasti Allah ganjarkan gembira.
Ingat ciri pahala tu apa? Kita bincangkan sekarang ni. Gembira. Gembira. Penat tapi masih muka ceria. Penat tapi mukanya menggembirakan orang yang ada. Dia tak ada buat muka dengan muka berontak, muka tak puas hati. Sebab tu seorang isteri mendapat satu tegahan dan larangan untuk buat muka tak elok. Sebab gembira patutnya semua ni pahala, kan? Contoh, patutnya suami tengok Allah, qurrata ayun, penyejuk hati. Suami pula patut gembiralah dia dapat serve isterinya. Isteri-isteri pula, bukan seorang ya, serve ramai isteri. Anak-anak cari harta, bawa balik, tukar jadi makan minum, harta bagi kebaikan. Patut gembiralah dia, kerana pahalanya itu telah dapat. Hartanya telah ditukar ganti menjadi pahala. Sebab tu penat seseorang itu tidak akan nampak penat dia jika penatnya itu diganti dengan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berbalik kepada persoalan kita tadi, kehidupan ni banyak cabangnya, banyak furuknya, banyak pecahannya, banyak kerja yang kita nak buat dalam hidup. Kita sangkakan banyak, walhal yang banyak-banyak itu kita fokuskan balik kepada yang satu saja hasilan daripada kehidupan ini. Apa yang kita nak? Sebab kita nak hidup kita fokus, jemaah sekalian. Kalau kita lari tumpuan, lari fokus, maka kita tidak akan dapat apa yang sepatutnya kita nak lakukan. Jadi fokus balik, apakah yang aku nak lakukan dalam hidup ini? Dari pagi sampai ke petang, petang bawa ke malam. Apa benda yang kita nak buat ni? Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tumpukan balik, aku nak buat pahala. Dari pagi sampai ke petang, petang sampai ke malam, celik mata tutup mata, aku nak buat pahala. Jemaah sekalian, pahala ni boleh duduk dalam keadaan susah dan senang. Pahala ni boleh duduk dalam keadaan sihat dan sakit. Pahala ni boleh duduk dalam keadaan orang hina kita pun boleh ada pahala. Pahala ni boleh duduk dalam keadaan orang anaya kita pun kita boleh dapat pahala. Pahala ni kata Nabi SAW mafhum hadis, sekiranya termasuk selumbar di dalam tangan orang mukmin itu, pahala bagi dia. Allahu Akbar. Nabi nak bagi tahu, terkena sakit sikit, selumbar masuk sikit, tapi kerana yang kena itu adalah orang beriman, maka walaupun kesakitan yang Allah berikan, tetap ada ganjaran pahala. Dan Nabi SAW sangat takjub dengan orang beriman. Maka jadilah orang yang dikagumi oleh Nabi SAW. Apakah ciri orang yang dikagumi oleh Nabi SAW? Itulah orang yang beriman. Aku kagum dengan orang yang beriman ini. Ketika dia susah, dia bersabar, kerana baik untuk dia. Nampak? Kerana baik untuk dia, Nabi kata. Dan ketika senang, dia bersyukur, kerana ianya baik untuk dia. Maka orang beriman ini pandang baik belaka. Sebab baik itu membawa kepada pahala. Susah, dia sabar, kerana susah ini baik untuk dia. Allah bagi dia nikmat, dia bersyukur, kerana nikmat ini baik untuk dia. Bukan bermegah, kerana nikmat ini hasil usaha aku, akhirnya bermegah dia, berbangga dengan nikmat yang ada. Nah, Allah bagi susah, dia tak mungut. Sebab susah itu Nabi kata baik untuk dia. Maka Nabi SAW takjub dengan orang begini. Nabi kagum dengan orang beriman yang begini. Maka jadilah orang yang dikagumi oleh Nabi SAW. Maka itulah ciri orang yang beriman, yang mana sepanjang hidup dia, dari celik mata tutup mata, dari pagi sampai ke petang, petang sampai ke malam, tiada lain perbincangan dia pahala. Maka dalam perjalanan dia melakukan pahala, ada ketika dia terleka, terlalai dan teralpa dan leka, maka diperbanyakkan istighfar.
Dia istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Waktu sahur, waktunya sangat dituntut untuk istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Duduk, astaghfirullah. Sebab kita tak nak sia-siakan segala amalan perbuatan kita yang dah berempah pulas itu. Maka jemaah yang muliakan Allah SWT, itu ciri pahala hidupnya jadi gembira. Maka dengan itu kesimpulan yang kita boleh buat pada pagi yang penuh barakah. Yang pertama, memusatkan kembali pandangan yang menjadikan kita mendapat kegembiraan. Pandangan yang dipusatkan dengan satu tujuan dan matlamat. Itulah pandangan mengharapkan ganjaran daripada Allah SWT. Itulah pahala. Maka seluruh perbuatan kita, juzuk-juzuk kehidupan kita, pecahan-pecahan kehidupan kita, walaupun banyak perkara yang kita lakukan, persoalan ataupun yang mengikat kembali perkara yang banyak, itu terikat dengan satu perkara. Apa dia? Pahala. Bila pahala yang menjadi tumpuan kita, apa yang kita dapat? Gembira. Gembira. Dia gembira, itulah jalan orang beriman. Dia gembira melaksanakan setiap hal ehwal kehidupan dia. Maka gembira itulah menyebabkan kita hidup ini sentiasa mendapat semangat, refresh. Sebab tu orang beriman ni sentiasa bersemangat kerana dia dikurniakan kegembiraan hasil daripada ketaatan dia. Jadi jemaah sekalian, di bulan yang penuh barakah ni Ramadan Al-Mubarak, lagi-lagi kita sedang berpuasa. Selagi mana kita sedang berpuasa, selagi mana kita jaga niat kita, jaga amalan perbuatan mata kita, telinga kita, semuanya, maka sehela nafas kita itu berpahala, berpahala, berpahala. Sebab itulah malaikat tak terkira nak bayarnya, sebab pahala itu Allah je yang bayar. Sebab terlampau banyak. Begitu juga dengan akhlak, kata Nabi SAW, yang paling berat timbangan di hari akhirat, itu adalah akhlak baik. Apa maksud akhlak baik? Yang dia sentiasa mengekalkan sifat-sifat mahmudah. Sebagai contoh, dia ni menjadi penyayang kepada isteri dan anak-anak dia. Dia menjadi penyayang pada para isteri-isterinya dan anak-anaknya. Maka penyayangnya itu pahala yang tak henti-henti 24 jam selagi mana dia jadi seorang yang penyayang, selagi mana dia menjadi seorang yang penyabar, selagi mana dia menjadi seorang yang bersyukur, selagi mana dia menjadi seorang yang melaksanakan sifat-sifat mahmudah itu, pahala mengalir padanya. InsyaAllah, mudah-mudahan hidup kita diganjarkan pahala yang berpanjangan. Dan sebab pahala itu, kita nakkan rahmat Allah SWT. Dan pada rahmat itulah akan turunnya barakat. Nanti kita bincang lagi, kalau ada masa lagi, kita pergi pada ciri pahala yang seterusnya. Itu adalah mendapat rahmat dan barakat. Dan daripada hasilnya itu, orangnya hidup berpahala ini, dia tidak akan pernah merasa rugi. Kerugian itu tak ada dalam kamus hidup dia. Kerana dia dikurniakan rahmat dan berkat. Terciri orang berpahala, dia gembira, kemudian dia akan dapat rahmat dan keberkatan. Baik, itu saja jemaah sekalian. Mohon ampun maaf daripada saya. Selamat berpuasa dan selamat berbuka nanti. Dan teruskan semangat di bulan Ramadan Al-Mubarak ini untuk memburu pahala sebanyak-banyaknya. Kerana bulan yang digandakan pahala 10 hingga 700 kali ganda. Dan puasa itu Allah yang bayar pahalanya. Fa innahu li wa ana ajizi bih. Maka bergembiralah di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan tawaran pahala yang berlipat kali ganda. InsyaAllah itu saja. Aku qali hadza wa astaghfirullah azim wa lakum. Dia peluang itu, ambil kesempatan di bulan yang perbanyakkan infak dan sedekah. Maka infak sama-sama kita di surah An-Nur, pasal 3 Bandar Sepah Selatan.
ambil peluang dan kesempatan ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Jawatankuasa Surau An-Nur Fasa 3A, Cik Zo dan semua jemaah. Moga-moga Allah teruskan istiqomahkan kita dalam kebaikan, mendapat pahala ganjaran yang mengalir seperti air Zam-Zam tanpa hentinya. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul nas. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana ladzina amanu wa tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allah